Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu 'ala dini kullihi walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, segala puji bagi Allah dan segala alam, salat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masih banyak diucapkan kepada tuan pengurusi acara yang berhormat adun kawasan yang sedang hadir, yang bahagia tuan pengerusi masjid, tuan Nazir, tuan imam, barisan jawatan kuasa penggerak aktiviti masjid, pemimpin tempatan semua peringkat yang berkesempatan hadir, seterusnya tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah dan izin yang dapat kita bersama-sama pada malam ini di dalam majlis ilmu yang mana Nabi sebut barang siapa yang mengikuti jalan-jalan ke majlis ilmu maka Allah akan anugerahkan kepadanya jalan-jalan ke syurga. Amin. Mudah-mudahan. Jangan lupa hashtag pergi syurga balik hari. Alhamdulillah, tuan-tuan sekalian, hari ini kesempatan ini kita tengok macam mana nikmat yang Allah Ta'ala bagi dekat kita. 3 perkara je bila kita mati besok, 3 perkara dia Allah Ta'ala tanya. Allah Ta'ala tanya, yang pertamanya Allah Ta'ala tanya tentang nikmat, yang kedua Allah Ta'ala tanya tentang amanah, yang ketiga Allah Ta'ala tanya tentang silaturahim. Tentang amanah, tentang silaturahim tu lain kali lah. Adakah kita amalkan? Adakah kita sebar panjang kepada yang lain? Dan begitu juga Allah Ta'ala akan tanya tentang nikmat, nikmat harta. Dari mana kita dapat duit, ke mana kita belanjakan. Dan ada satu nikmat yang kita kena fikir sekarang. Dalam banyak-banyak Allah Ta'ala ciptakan makhluk ni, antara makhluk hidup dengan makhluk mati. Allah pilih kita jadi makhluk hidup, bukan makhluk mati. Makhluk hidup ni pula ada 3 jenis. Pertama, tumbuh-tumbuhan. Syukurlah kita tak jadi lahir-lahir jadi robong, kan? Buat lauk kedui asal maulud ya, robong pun risau lah, habislah gitu. Ini ceramah lain macam lah, ramai yang utama lagi. Malam ni pecah rekod ni, ramai. Tak, bukanlah sebenarnya memang macam ni kan, macam ni silap pula kan. Tapi kepada yang baru datang malam ni, selamat datang diucapkan. Macam ni lah rupanya Masjid Al-Mutmain lah. Sembahyang maghrib tak cukup tauhid, sembahyang kat luar macam sembahyang Jumaat. Saya pun sujud tadi kat luar, melantun di luar. Ramai orang, alhamdulillah. Dan begitu juga Allah Ta'ala tak jadikan kita makhluk satu lagi selain daripada tumbuh-tumbuhan, jadi binatang. Bayangkanlah lahir-lahir jadi kambing, atau jadi lembu, kau kan. Setiap kali korban dia, berapa lu ada dalam kandang. Aku rasa kau ni, kau lembu-lembu bincang sama dia tau. Rasa kau ni, daging kau banyak. Tak ada lah, tuan kita ni pada dulu suka tulang-tulang. Aku rasa kau dia. Rupanya tahun tu semua nak ambil 2 ekor, langsung dua-dua je pun, dua-dua pun semula. Kan? Tapi Allah Ta'ala pilih kita jadi manusia.
Nikmat jadi manusia tu tak cukup lagi, tapi Allah Ta'ala pilih manusia tu pula beragama Islam. Oh, nikmat Islam ni jangan cakap. Sebab apa? Ada sahabat-sahabat, saudara-saudara kita yang baru memeluk Islam menangis sebab mengenangkan rasa syukurnya berjaya dia kembali pada fitrah setelah dia berada dalam kesesatan bertahun-tahun, berpuluh tahun. Itu sebab dia menghargai nikmat Islam. Kita yang daripada kecil ni kadang-kadang relax kan, dengar pasal dengan aku pun boleh golak-golak itulah bezanya kita kan. Dan nikmat Islam, dah lah lahir Islam, umat Nabi Muhammad pula tu special jadi umat Nabi Muhammad ni. Mana tak special? Sampaikan para anbiya dan mursalin, nabi-nabi dan rasul-rasul yang lain merayu-rayu minta dengan Allah tanpa merendahkan martabat mereka. Mereka minta dengan Allah, bagilah kami jadi umat Muhammad. Tapi tak dapat kan? Itu hebat nikmat jadi umat Nabi kita. Dah lah jadi umat Muhammad, duduk kat Malaysia pula tu. Dah lah kat Malaysia, Labuhan Dagang kan? Labuhan Dagang. Saya lalu tadi, hebat sini, nasi timbus kan? Mana nasi timbus itu kan? Dahsyat. Dah lah Labuhan Dagang, tengok tadi ni berapa ramai datang. Kena ada pakai helmet, relax kata kan. Lesen pun tak ada, bawa tadi ada yang datang kan, relax kan. Makna nikmat Tuhan bagi, duduk kat Malaysia aman, tenteram, alhamdulillah kan. Itu antaranya lah kalau kita tengok nikmat. Tuhan bagi nikmat macam-macam, kita yang kena tengok. Kita kena tengok balik, muhasabah. Ya Allah, banyak nikmat Allah bagi aku. Malam tadi terlelap depan TV, tak sempat minta panjang umur. Pagi tadi hidup lagi dan tak ada siapa pun yang bangun pagi tadi kecewa, kenapa lah aku hidup lagi ni, patut mati contoh kan. Jadi hari ini tuan-tuan, yang kita nak cerita ni adalah tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tonggak keluarga bahagia. Maknanya kalau kita tengok dalam Quran, Allah Ta'ala beritahu, a'udzubillahi minasyaitanir rajim, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa zakarallaha katsiran. Sadaqallahu alaihi wasallam. Allah Ta'ala dah beritahu sesungguhnya pada diri Rasulullah tu ada contoh ikutan terbaik, confirm, muktamad, jelas, clear, tak ada yang vague, yang ragu kat situ, tak ada, clear. Contoh ikutan terbaik. Dia bukan bajet baik, tak ada. Dia bukan yang contoh yang macam baik lah, tak. Memang contoh ikutan terbaik. Tapi kenapa nak ikut yang lain? Blackpink ikut kan? Skinhead ikut kan? Tahu ikut kan? Artis Korea minat pelakon drama ikut kan? Macam mana kan? Kecenderungan minat dia tu kan? Jadi tengok balik. Contoh ikutan terbaik, liman kana narjullaha wal yawmal akhir, dan siapa nak karaman Allah dan nakkan hari akhirat, wa zakarullaha katsiran, maka ingatlah Allah banyak-banyak. Malam ni semua datang masjid sebab ingat Allah, bukan sebab nak tengok Samsul depan. Kan? Walaupun ada budak ni tadi yang salam cium tangan saya, siap tak nak salam, tak bagi kawan usik tangan. Tahu betul budak ni kan. Cakap, jangan. Dia kata, jangan, dia dah salam aku. Parah kan. Risau tengok kan. Jadi kalau kita tengok hari ni, nikmat yang paling besar Nabi kita contoh ikutan terbaik.
Bila kata contoh ikutan terbaik, tonggak keluarga bahagia, nak bahagia, ikut Nabi. Faham atau tak faham? Maka sekianlah ceramah hari ini. Bukan susah sangat. Yang penting jawab soalan kan? Takkanlah Ustaz, kau bau berapa ekor lembu dah tumbang, takkan nak ceramah kau jam sangat. Lembu kau bilang ni? Kambing. Biasa maulud, biasa kali kambing, tak silap saya lah. Tapi macam itulah. Kalau kita tengok contoh ikutan terbaik keluarga bahagia. Hari ini kenapa keluarga banyak masalah? Keluarga banyak masalah disebabkan oleh keruntuhan akhlak, keruntuhan keluarga Melayu Islam di Malaysia ni berpunca daripada banyak sebab. Sebelum kahwin lagi dah masalah. Apa masalah? Masalah pertama, tak mampu. Tak mampu nak kahwin, duit tak ada. Tapi tak apa, rezeki akan datang kemudian, katanya kan. Betul lah tu kan? Yang tak mampu dimampukan dengan personal loan. Habis. Personal loan, tak apa lagi, personal loan dengan interest. Sistem riba, asas membina keluarga digunakan daripada sumber yang salah. Macam mana? Kedua, tak layak. Macam mana tak layak? Bangang subuh-subuh, agama tak nak belajar, masjid tak nak pergi, semayang pun tak cukup. Macam mana nak jadi pemimpin keluarga kan? Tu belum cerita, ada semua panas baran pun tak layak kahwin ya. Hari-hari kena pukul suami, maknanya bini dia yang baran. Atau jarang jumpa. Ada termasuklah artis kat Malaysia ni, saya tahulah, saya tak nak sebut nama lah, tapi ada isteri hari-hari dera suami tu. Ada berlaku kat Malaysia, ada. Dan yang ketiga, tak jaga ikhtilat. Sebelum kahwin lagi tak jaga ikhtilat. Pasangan tu sendiri tak jaga. Kadang-kadang sebelum kahwin lagi, yang perempuan tak jaga hubungan dengan lelaki lain, lelaki tu tak jaga hubungan dengan perempuan lain. Sebelum kahwin lagi masalah. Lepas kahwin ni memang cerita tuan-tuan. Jadi tu sebabnya nak bahagia, nak bina keluarga bahagia, 3 basic utama. Pertama, mesti ikut syariat Islam, tak ada cara lain. Full stop. Ikut syariat Islam. Kedua, tidak ada pasangan yang kenal pasangan yang, melainkan tu proses yang berterusan. Itu sebab sampai dah kahwin 20 tahun, 30 tahun masih lagi sebut, aku tak faham betul orang tua ni, apa dia nak pun aku tak tahu. Yang suami kat kedai kopi, saya pun nak perempuan ni lah, poning kepada aku lah kan? Sebab prosesnya berterusan. Sebelum kahwin lain, sebelum kahwin memang bajet ayu ya kan, semua apa minum. Sebelum kahwin dah kahwin merayau, muka merayau, cakap bersepah. Itu sebab kena jaga. Dan begitu juga yang ketiga, tidak ada pasangan yang suka dirinya dibanding-bandingkan dengan orang lain. Dan apakah sebab utama? Sebab utamanya yang pertama, nawaitu, niat untuk berkahwin itu sendiri dah salah. Pembinaan rumah tangga. Kenapa dia kahwin? Kadang-kadang dia terlupa untuk letakkan niat kerana Allah. Innamal a'malu niat. Satu amal pekerjaan bermula dengan niat, termasuklah kahwin. Kenapa kau nak kahwin? Imam tanya. Kenapa kau nak kahwin? Mak bising. Masa bila mak tak bising? Mak kaya labuhan dagang ni pun bising. Bising. Bila kau nak kahwin? Bila kau nak kahwin? Bila kau nak kahwin ya? Bila kau nak beranak? Bila nak beranak, perempuan yang nak kau. Bila nak dapat anak lelaki? Dapat anak lelaki, beranak lagi kerja kau. Salah pula beranak kan? Beranak pun salah. Yang salah tu kenapa kahwin? Kawan habis kahwin dah, tinggal saya je belum. Kenapa kahwin? Umur banyak dah. Kenapa kahwin?
geram tengok budak perempuan tak gitu. Jarang-jarang lah, tapi ada kat Labuan Dagang ni ada. Jarang-jarang nak jumpa. Kenapa kamu nak kahwin? InsyaAllah mam, saya nak kahwin ni kerana Allah. Dan biasanya yang jawab kahwin kerana Allah ni biasanya lelaki yang dah kahwin. Biasanya lah kan, dia sebab tu je jawapan yang dia ada. Lepas tak lepas belum tahu lagi kan. Tu contoh skema jawapan kan. Dan bila kita tengok tadi Nabi kita ni sebagai contoh ikutan yang terbaik, kita kena ingat kita tak nak perkahwinan ini sebenarnya Nabi ajar kita jangan bersandarkan kepada nafsu semata-mata, tetapi juga kepada persediaan memikul tanggungjawab, dan hidup harus dijalas dengan penuh sabar dan tanggungjawab. Dan jangan, kalau tidak nanti tanggungjawab itu akan bertukar menjadi beban, menjadi beban dan penuh keserabutan. Kenapalah aku kahwin? Kenapalah perempuan ni macam ni? Kenapalah aku dapat suami macam ni? Nampak? Sedangkan niat perlu diperbetulkan. Rasulullah SAW menasihatkan kita dalam bab membina keluarga bahagia ni ada beberapa perkara. Pertama, tidak membenci pasangan yang beriman. Apa maksud tak benci pasangan beriman? Maksudnya dalam alam rumah tangga pasti akan ada perkara-perkara yang menimbulkan rasa kecil hati, cemburu, marah dan sebagainya. Perempuan marah macam mana pun, saya pesan jangan suka-suka minta cerai. Di Malaysia ni satu pasangan bercerai setiap 13 minit. Jadi setakat kita ceramah ni dah seorang cerai dah, satu pasangan cerai. Betul? Sikit-sikit cerai lah. Tak naklah hidup dengan awak ni. Orang lelaki pula sabar, jangan cepat-cepat sangat nak bagi, tahan. Ada sebab Allah Ta'ala bagi cerai ni, kuasa talak ni dekat lelaki, tak bagi kat perempuan kat belakang. Ada sebab lelaki kat depan, perempuan kat belakang ya. Kalau perempuan kat depan ada tajuk dia tak suka kan, dia dah buka pintu dah keluar, dia suruh saya keluar. Orang lelaki dia sabar, dia dengar, dia kena balon pun muka dia tu, dia kena relax tu. Sabar orang lelaki kan, sabar. Ada sebab. Orang perempuan ni dia emosi. Itu sebab Allah Ta'ala pilih orang perempuan mengandung. Menurut psikologinya, orang perempuan dipilih oleh Allah mengandung. Salah satu sebab orang perempuan emosi. Orang emosi dia boleh mengandung. Dia boleh rasa kesian, dia boleh baby, dia boleh cakap dengan perut dia. Orang lelaki tak dapat kan. Lelaki kan tak biasa. Orang perempuan, kelebihan orang perempuan tak, emosi tu pun penting, ada masa dia. Tapi dalam bab tu, oleh kerana orang perempuan tak cerai, lelaki pun dah geram. Wah, kita pun okey. Aku cerai, jangan sebut. Tahan. Ada satu tu puncanya tak suka isteri naik pangkat. Isteri dia naik pangkat lagi tinggi daripada dia. Kau keluar pada pintu tu, dia kata. Kau keluar pada pintu tu, jatuh talak. Wah, dia marah, dia sebut jelas. Jadi apa pilihan yang ada? Isteri terpaksa keluar ikut tingkap. Salahnya rumah dia tingkat 5. Macam mana nak keluar ikut tingkap kan? Nah, tu cerita tu. Kadang bercakap tu tak fikir. Sebab tu kan, talak ni Allah Ta'ala bagi kat lelaki. Kenapa saya nasihat orang perempuan? Orang perempuan ni saya cakap ni, dia menjawab kat belakang tu. Jangan suka-suka minta cerai. Ayat dia menjawab tu. Alah, kalau tak buat hal, takkanlah kita minta. Betul tak? Dia menjawab, tetap menjawab. Orang tak menasib kecuali kan yang bisu. Tak, yang bisu pun menjawab, mengentak-entak dia minta kan. Tu
Tu sebab kata tadi, kuasa talak tak kat lelaki. Orang perempuan, saya bagi tahu, ni nasihat saya. Marah macam mana? Sabar. Lelaki buat perangai, sabar. 5 perkara yang kena ada dalam hati kita ni kalau nak selamat dunia akhirat. Pertama, sabar. Jadi marah macam mana pun, bila orang perempuan minta cerai, biduni baksin, minta cerai, nak pula atas sebab yang tak syar'i. Dengar saya cakap ni, sebab yang tak syar'i, haram hukumnya bagi perempuan tersebut bau syurga. Bau pun tak boleh, masuk lagi lah tak dapat. Bau dia macam mana? Jarak bau yang terbau bau syurga tu 500 tahun perjalanan. Sejam. Sabar. Minta cerai, dapat pula. Itu yang heran kita kan. Kami walaupun kami bercerai, kami masih lagi bersahabat. Tapi berjanda kau cerai. Kan, betul lah dia baik tu, bagus lah. Kalau boleh elakkan. Kan, bergegar arah Allah ni bila kita bercerai ni sebenarnya. Jaga. Jaga. Orang lelaki pula sabar. Ada lelaki-lelaki tertentu dalam Malaysia ni tuan-tuan, saja pula minta, suruh isteri tu minta. Bila isteri tu minta, bukan aku nak bagi, kau minta aku cerai kau. Ada. Tu antara lelaki yang bingai tuan-tuan. Sabar. Sabar. Kedua, syukur. Ketiga, percaya pada hikmah. Keempat, redha. Kelima, ikhlas. Ada 5 selamat dunia akhirat. Huraiannya insya-Allah dalam kuliah yang akan datang. Dah 3 kuliah dah ni yang nak kena panggil lagi. Jadi bila kita tengok tadi dalam pasangan rumah tangga tadi, tak benci pasangan beriman, maksudnya Nabi nak bagi tahu kita dalam banyak-banyak masalah yang ditimbulkan, jangan lupa kita mempertahankan pasangan dan pandanglah benda-benda yang baik. Kata Rasulullah SAW, sabda Rasulullah SAW, janganlah seorang mukmin membenci wanita beriman. Jika membenci salah satu daripada perangainya, maka masih ada perangai lain yang menyenangkannya. Hadis riwayat Muslim. Cuba tengok bila bergaduh, pergi dekat unit jurubicara kaunseling. Suami saya ni macam ni, suami saya tak guna, suami saya macam ni, suami saya macam ni. Yang lagi cakap, dia pun sama, dia tu macam ni. Sebab masing-masing timbulkan kelemahan masing-masing. Kebaikan ada tak? Ada, tapi tak disebut. Segomok-gomok ikan, ada tulang. Sekuih-kuih ikan, ada isinya. Sebaik-baik manusia, ada kelemahan. Selemah-lemah manusia, seburuk-buruk manusia, ada kebaikan. Kalau kita pilih nak tengok keburukan, memang jumpa. Tapi kenapa kita memilih keburukan sedangkan kebaikan ni masih ada? Baik suami, baik isteri. Jangan kita membenci pasangan yang beriman. Maksudnya ada banyak lagi benda baik yang dia buat. Membebel dalam bini aku, dia tak tahan lah aku. Membebel dia. Dikatakan satu kisah Israeliat yang disampaikan macam mana Sayyidina Umar. Ketika zaman Sayyidina Umar bagi seorang sahabat, dia tak tahan kena leteh dengan bininya. Tak tahan. Dia pun nak mengadu dengan Sayyidina Umar, nak tanya pandangan Sayyidina Umar. Sampai ke rumah Sayyidina Umar, tengok Sayyidina Umar pun kena. Sayyidina Umar pun kena dengan isteri dia lah. Sayyidina Umar ni panglima angkatan tentera yang garang dan tegas, yang bengis, yang orang takut dengan dia. Dia pun kena. Jadi bila nampak Sayyidina Umar kena, nak kau main apa ni? Dia pun balik. Nak balik Sayyidina Umar nampak, ya sahabat, apa cara? Itu saya terjemahkan je lah. Apa cerita? Dia pun cakap, wahai Umar, aku sebenarnya nak mengadu pada kamu. Aku di rumah tadi kena bebel dengan isteri aku. Jadi aku nak mengadu pada kamu. Sekali tengok kamu pun kena, tak jadilah aku adu. Maka kata Sayyidina Umar, apa sangatlah yang dibebelkan oleh isteri itu,
Jika dibandingkan apa yang dibuat, dia jaga makan pakai aku, dia jaga anak aku, dia masak, dia siapkan makanan untuk aku, untuk anak-anak aku. Jadi tak ada apa sangat nak dibandingkan dengan apa yang dia dah buat. Orang perempuan membebel paling lama pun 4 minit. Dia penat kan, dia minum air, lepas tu dia sambung balik. Itu je. Jadi biarkan. Orang perempuan memang hobi dia di rumah berceramah walaupun tak ada tajuk. Jadi biarkan. Dia orang perempuan cara dia marah dia lepaskan. Orang lelaki cara dia marah dia banyak diam. Dia pening. Jangan kau kacau, dia diam kan. Kedua, saling menghormati. Aku pernah bertanya kepada Rasulullah SAW, apakah hak isteri terhadap suaminya? Rasulullah SAW menjawab, memberi makan jika kamu makan, memberi pakaian jika kamu berpakaian, tidak memukul wajah, tidak menghina, dan tidak pula meninggalkan isteri, melainkan dia tetap berada di rumahnya. Hadis riwayat Abu Dawud. Jadi orang perempuan, kalau suami kata duduk rumah, jangan komplain. Kalau suami kata duduk diam di rumah, jangan komplain. Bang, hari ni saya ingat saya nak keluar lah, nak lepak dengan geng-geng saya. Dah di rumah. Duduk rumah. Benci tu. Jantan. Dia lepak tak apa. Nah ayat kan. Jawab. Duduk rumah pahala. Iya. Tempat yang terbaik seorang isteri adalah di rumah dan tempat-tempat yang ditentukan oleh suami. Ingat. Jom siap, ikut abang, kita pergi makan. Nampak? Pergi makan. Terbaik tak terbaik? Terbaik tu. Di sisi suami, pergi makan dekat satu kedai makan. Nasi ayam penyet power gila. Macam tu. Lepas tu order ikan siakap 4 rasa. Sedap betul dia. Lain macam menggeletek-geletek nyawa dia sedap nak makan. Pernah rasa tak ikan siakap 4 rasa? Pernah rasa tak 4 rasa? Yes. Pernah. 3. Orang perempuan biasa rasa 3 je. Masam, masin, manis. Orang lelaki yang rasa keempat tu, time bayar, baru tahu. Lain macam masin. Tu rasa keempat, time bayar. Orang perempuan time bayar kan, bayar rumah mahal pula kan. Lain macam masa waktu order tadi tak fikir. Sup ekor, sup apa, sup ayam, kailankan masin, ikan siakap steam, limau, pedas dan masak. Semalam 3 hari lepas saya di Merbuk, saya pergi makan ada satu restoran Big Stone. Ikan 2 negara. Kau bayangkan 2 negara tadi. Ikan 2 negara. Time bayar lain macam masa. QRP zop clear kau tu. Cakap apa? Kan? Orang perempuan yang paling best kali masuk dalam kereta. Berapa bang? Berapa? Sibuk katanya. Sebab dia tak rasa keempat tu. Kita yang lelaki yang rasa keempat tu, kita cakap lah. Adalah, cakap lah berapa? 200. Okey kan? Itu lagi bertambah lain macam masa tu. Macam tu lah cerita dia kan? Dia punya lain macam tu. Jadi dalam konteks hormat ni kan, jaga. Sebenarnya kadang boleh tak orang perempuan dia cuba latih diri dia. Tolonglah latih diri. Contohnya, abang saya nak keluar sekejap boleh tak, ada janji dengan kawan. Tak payahlah, ini di rumah. Okey lah, telefon kawan. Ya, tak apa keluar lah, sebab tak lagi. Kita orang ada benda kat rumah. Ada benda lah. Ni kali tenang hati. Dapat tak jam tu? Tak ada. Tak dapat tuan-tuan. Labuhan dagang tak dagang labung, sama je. Bang dah janji dengan kawan nak keluar, tak payah, ini di rumah. Habis tu nak buat apa di rumah? Ada sawan pula.
Yalah, pergilah. Baik kau tanya je tu. Suami itu ada sebab. Kenapa dia nak suruh isteri di rumah? Sebab senang. Abang tu kan pergi tempat kerja, bukan pada kat rumah pun. Yelah, abang kat tempat kerja pun, abang sekerja je, abang nak call. Kan kalau awak dengan kawan awak kan, abang tak dapat nak tanya, nak luahkan perasaan abang. Macam tu. Kan? Tempat yang terbaik adalah di rumah, dan juga tempat yang ditentukan oleh suaminya. Kan? Azan. Allahu Akbar, Allahu pribadi dan akhlak Rasulullah. Dan jangan sekali-kali, kadang-kadang orang kita cuba tengok Nabi. Nabi pun macam ni. Ayat orang kita, itu Nabi, aku ni bukan Nabi, dia kata. Kalau Nabi dengar, tentu-tentu Nabi kecil hati. Dan kalau kita nakkan syafaat Nabi, kita nakkan waktu akhirat besok, waktu kita tengah huru-hara malapetaka di padang mahsyar, kita nakkan bantuan pada Nabi, kita nakkan syafaat pada Nabi. Dua perkara ni, selawat ke atas Nabi banyak-banyak. Faman ahabba syai'an aksara bi zikri. Nabi kata apa? Barang siapa suka sesuatu akan selalu menyebut-nyebut. Dan sebab Nabi kata, belum sempurna keimanan salah seorang antara kamu selagi mana belum mengasihi aku lebih daripada kamu mengasihi anak-anak, kedua ibu bapa dan juga manusia selainnya. Kalau kita masih menyayangi selain Rasul lebih banyak, tuan-tuan, maka belum sempurna keimanan kita. Jadi tuan-tuan sekalian, bersama-samalah kita contohi pribadi Rasulullah dan para ummahatul mukminin yang telah menjadi qudwah dalam melayari kehidupan berkeluarga yang penuh dengan sakinah, mawaddah, warahmah. Nabi sendiri berjaya menyantuni isteri-isterinya dengan penuh kelembutan, penuh kasih sayang. Jadi kita tolonglah jagalah keluarga kita. Sejajar dengan topik kita pada hari ini, Rasulullah SAW, tonggak keluarga bahagia. Sebab apa? Sebab pribadi Rasulullah tu kalau kita adapt, kita cedok, kita terapkan dalam kehidupan berkeluarga, insya-Allah kita akan berbahagia di dunia dan di akhirat. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, rasanya cukuplah sekadar itu. Saya faham renungan dan tenungan yang dipandang itu, saya sangat faham. Dan mula-mula berkipas itu kan mula rasa panas. Jadi apapun, saya ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan kita usahalah, tuan-tuan, kita usaha sebaik mungkin dalam bab selawat ke atas Nabi dan mengamalkan sunnah-sunnah Nabi. InsyaAllah kita akan berjaya mewujudkan keluarga yang bahagia.
Tenang-tenang air di laut sampai Kelok kembali ke Tanjung. Haji terkenang mulut menyebut jasa baik pihak penganjur menyebut dah ni rasa nak junjung. Sedikit makluman, saya nak maklumkan kalau tuan-tuan dan perempuan ada masa, di luar sana ada meja ajaib yang di atas meja tu ada barang bukan untuk diambil tapi untuk dibeli. Jadi jangan main sawuk yang bawa balik kan. Yang pertama, sambal crispy mengidap tu air tangan Mak Samsul Lebat, memang sedap, memang crispy rangup. Dan member-member di Singapura tak sempat makan nasi gatah macam tu je. Hari ni istimewa, satu bekas dulu RM15, hari ni alhamdulillah masih RM15. Bayarlah tuan-tuan, tak naik harga. Yang kedua, ada minyak wangi SD perfume, tak banyak, tinggal sikit je. Minyak wangi SD perfume tahan lama, boleh bawa solat, standard international. Dia ada satu tagline, tak mandi pun wangi, RM35 sebotol. Dan satu lagi susu kambing Al-Am, susu kambing campur kurma, campur madu yang diizinkan. Faham maknanya madu lebah, bukan madu beli. Yang bagus susu kambing ni tak ada bau. Tak ada bau sebab dia tak pakai kambing lebuhan dagang. Tak ada. Kita pakai kambing Malaysia, dia pakai kambing daripada Holland, Belanda. Baik untuk GERD, gastrik, pedih hati, baik untuk orang sakit lutut, sakit tumit, pijak, sakit tangan, kebas-kebas. Baik juga untuk orang yang enzima, kata-kata kulit alergik. Baik, mana yang nak mula semain kat kursi tu pun boleh amal, insyaAllah cepat baik. Juga baik untuk perempuan yang mengandung, baik untuk ibunya, baik untuk baby dalam perut, untuk elakkan jaundice, demam kuning. Satu kotak, hari ni offer satu kotak 45, siapa beli 2, 90. Macam sama beli satu 45, beli 2, 80. Tak buat duit tak apa, boleh transfer, boleh QR Pay. Ada dua lagi, susu kambing coklat dengan kopi susu kambing. Yang tu mahal sikit lah, RM50 satu kotak. Cuma untuk orang yang ada kencing manis tak berapa sesuai yang tu. Ambil yang asli tadi, yang asli okey. Ya, itu saja daripada saya. Sungguh yang baik itu datang dari Allah SWT. Kurang untuk mencegah kelemahan saya sebagai manusia biasa. Pokok sekayu daun selasih. Thank you, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan jazaa diucapkan kepada Ustaz Samsul Lebat di atas ceramahnya yang diberikan, yang disampaikan kepada kita sebentar tadi. InsyaAllah sebelum saya meneruskan agenda, saya nak balas pantun daripada Ustaz Samsul ni. Pohon selasih di dalam kolam anak haruan berenang-renang. Terima kasih kami ucapkan, beri Tuhan menjadi kenangan. Alhamdulillah. Bagian sebagai konklusi yang kita boleh ambil daripada ceramah kita pada malam ini, atau kesimpulan yang kita ambil, iaitu sebuah keluarga itu mesti kita berlandaskan kepada syariah, insyaAllah. Dan mudah-mudahan keluarga yang kuncinya kepada syariah akan mendapat keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Dan selain itu juga kita mengamalkan apa judul yang telah ditinggalkan oleh sunnah dengan pesanan kita sallallahu alaihi wasallam, insya-Allah. Sekali lagi makin ucapkan terima kasih kepada ceramah kita di atas kuliah yang disampaikan kepada kita sebentar tadi, insya-Allah. Okey teman-teman, para ustaz dan juga para hadirin yang dirahmati Allah sekalian, insya-Allah majlis tentang Maulid Rasul pada malam ini akan diteruskan, iaitu dengan penyampaian tokoh Maulid Rasul bagi peringkat kampung Luhan Dagang. InsyaAllah kita akan sampaikan bagi menyempurnakan penyampaian bagi tokoh anugerah Maulid Rasul. Dan ini bagi juga nama silakan Nazir Masjid Al-Mutmainah Kampung Labuhan Dagang diiringi dengan ibarat Nazir Tuan Haji Ismail Sangin untuk menyampaikan duduk anugerah tokoh Maulid Rasul Masjid Al-Mutmainah Kampung Labuhan Dagang. Untuk tokoh atau anugerah yang pertama, sedikit saya baca latar belakang atau biodata. Lahir pada tahun 1942, anak kedua daripada 7 adik-beradik. Jasa dan sumbangan juga diberikan kepada umat dan masyarakat. Pernah menjadi imam selama 10 tahun, menjadi juru nikah di Kampung Labuhan Dagang selama 18 tahun, juga menjadi ketua peladang Labuhan Dagang selama 10 tahun. Untuk makluman para hadirin, penerimaan anugerah bagi tokoh Maulid Rasul. Dengan ini, majlis menganugerahkan pada Tuan Haji Ahmad Tukiran bin Ratib
Dan untuk teman-teman para hadirin penerima anugerah yang disebutkan tadi sedang mengalami uzur dan sakit, dengan ini bagi menyebut nama silakan wakil penerima anugerah, yaitu anak beliau dipersilakan kepada Nur Anwar bin Ahmad Tukira untuk menerima anugerah Toko Maulidur Rasul Kampung Labuhan Dagang, dipersilakan. Kita berikan tepukan yang dulu. Terima kasih dan diucapkan kepada Allah Subhanahu untuk kesehatan yang baik. Semoga Allah merahmatinya insyaallah di dunia dan akhirat. Di atas segala jasa dan pengorbanan yang telah diberikan kepada umat, insyaallah. Terima kasih kami ucapkan. Dan penerima ataupun tokoh anugerah Maulidur Rasul seterusnya dilahirkan pada 12 April 1947, berumur 76 tahun, dianugerahkan cahaya mata 4 orang, jasa dan sumbangan, pernah menjadi guru kemas dari tahun 1967 sehingga PC, pernah menyandang ataupun sekarang penaung kepada kumpulan marhabat Labuhan Dagang, pernah menyandang ahli jatuh kuasa peladang Labuhan Dagang, dan juga ahli jatuh kuasa peladang kita Kampung Labuhan Dagang. Dengan ini, bagi penerima anugerah Maulidur Rasul, Haji menyebut nama silakan Puan Haji Tasmila binti Abdullah untuk menerima anugerah Toko Maulidur Rasul, dipersilakan. Kita tepukan yang kedua atas segala jasa dan pengorbanan Allah SWT menerima segala amal baik, insyaallah. Jadi bagi Dan untuk tokoh seterusnya adalah Toko Maulidur Rasul di kalangan asnaf, dilahirkan pada 10 Februari 1969, berumur 54 tahun, mempunyai 4 cahaya mata dan perusahaan yang telah dijalankan merupakan perniagaan ejen Ramli Burger, ayam crispy dan juga produk frozen. Maka dengan ini Toko Maulidur Rasul di kalangan asnaf telah dianugerahkan kepada Puan Yusma binti Yunus kerana berjaya mengeluarkan dirinya dari pergolongan asnaf di atas kejayaan dan perniagaannya yang diceburi. Dipersilakan kepada penerima yang kedua. Dalam hadiah mengucapkan kepada penerima anugerah Toko Maulidur Rasul bagi tahun 2023 bersama 1444 Bulan Hijrah. Terima kasih kami ucapkan. Dan untuk makluman, pada hari ini yang dirahmati Allah sekalian, Majlis Kementerian Maulidur Rasul ini akan diteruskan, yaitu dengan pelancaran ini penyerahan banner dan juga kupon untuk menambahkan tanah perkuburan yang baru. Dengan ini bagi menyebut nama bersilakan pengurusi tanah perkuburan yang berbahagia Ustaz Haji Muhammad Sulul bin Tauhid untuk menyerahkan banner dan juga kupon kepada Nazim Masjid untuk diserahkan kepada pengurusi surau Kampung Labuhan Dagang. Dipersilakan. Teman-teman, insyaallah penambahan baru untuk tanah perkuburan kita akan dibesarkan dan diharap kepada penduduk Kampung Labuhan Dagang agar dapat sama-sama kita menyumbang untuk penambahan tanah perkuburan Kampung Labuhan Dagang, insyaallah. Majlis merekamkan juga terima kasih kepada yang berbahagia Ustaz Haji Muhammad Sulul bin Tauhid di atas penyerahan kupon dan juga bina kepada Nazim Masjid dan Aminah diserahkan kepada komisi surau. Terima kasih kami ucapkan. Dan teman-teman para hadirin yang dirahmati Allah sekalian, ini masa yang ditunggu-tunggu, yaitu pengumuman bagi pertandingan banner dan juga peserta teramai serta sambutan Maulidur Rasul. Diminta kepada wakil yang saya akan sebutkan untuk menerima hadiah dan juga sijen penyertaan.
Bagi acara peserta teramai, tempat ketiga, peserta teramai disandang daripada Jentera Istiqomah, dipersilakan. Wakil daripada Jentera Istiqomah untuk mengambil hadiah dan juga sijil penyertaan di kalangan anak-anak muda. Sungguh hebat bersama Jentera Istiqomah. Tempat yang kedua bagi peserta teramai, dengan ini bagi menyebut persilakan wakil daripada Masjid Al-Huda, Kampung Labuhan Daga. Silakan kepada sama saya di bawah kursi Masjid Al-Huda untuk menerima anugerah dan juga seterusnya bagi peserta teramai, bagi menyebut persilakan wakil daripada Pondok Mustar Arifi untuk menerima hadiah dan anugerah. Daripada pokok dipersilakan untuk menerima sijil dan anugerah. Dan kita teruskan lagi bagi pertandingan bina sebagai penarakan sebutan Maulid Rasul Kampung Masjid Al-Mutmainah, Kampung Labuhan Daga. Saya akan sebutkan tempat ketiga. Tempat ketiga bagi acara pertandingan atau bina disandang daripada keluarga Al-Fakih, Kampung Labuhan Daga, dipersilakan. Wakil dari keluarga Al-Fakih, Masjid Al-Mutmainah, Kampung Labuhan Daga. Silakan kepada pengurusi Bang Haji Mudi, please. Seterusnya bagi naik Johan bagi acara atau pertandingan sepatu, dipersilakan wakil daripada Surau Darul Falah, dipersilakan. Wakil daripada Surau Darul Falah akan menerima sijil RM1. Terima kasih atas penyertaan. Dan juara bagi acara sepanduk sebagai penarakan sambutan Maulid Rasul 2023 bersama 1445 Hijrah, Masjid Al-Mutmainah, Kampung Labuhan Daga, disandang oleh rasa-rasa disandang oleh Jentera Istiqomah. Dipersilakan wakil daripada Jentera Istiqomah. Ni getah-getah orang ni kuat lah. Tahniah yang mengucapkan kepada semua yang menyertai. InsyaAllah tahun depan ada lagi kita boleh berbagaikan, mungkin boleh bawa untuk hidup dan macam-macam lagi. Okey, tahniah diucapkan kepada pemenang dan kita teruskan untuk penyerahan kepada sijil penyertaan kepada korea-korea yang terlibat. Dengan ini mari kita persilakan wakil daripada Surah Ar-Rahman untuk menerima sijil penyertaan, dipersilakan. Wakil daripada Surah Ar-Rahman dan diikuti daripada Surah As-Solihin. Dipersilakan wakil pengurusi atau ahli jabatase surau. Yang pertama daripada Qaryah Ar-Rahman, Ar-Rahman, dan seterusnya Qaryah daripada Surah As-Solihin. Dipersilakan. Ada As-Solihin, dipersilakan wakil. Dan diteruskan lagi daripada Surah As-Salam, wakil daripada Surah As-Salam. Dan kita teruskan lagi daripada Qaryah Al-Fakih. Dan yang terakhir wakil daripada Qaryah Al-Muttaqin, dipersilakan. Ya, alhamdulillah, tahniah juga kepada semua pemenang-pemenang yang tak berjaya. InsyaAllah tahun depan ada lagi, boleh cuba lagi yang lebih hebat. Dan nanti juga mengucapkan terima kasih kepada Tuan Nazir yang atas penyampaian anugerah kepada pemenang dan juga tokoh Maulid Rasul bagi 2023 insyaAllah. Dan juga terima kasih macam ucapkan kepada Tuan Penceramah kita Ustaz Samsul Bang
Begitu juga kepada semua hadirin yang hadir pada malam ini. Alhamdulillah kehadirannya sangat membersakan. Dan saya juga mewakili pihak masjid mengucapkan jutaan terima kasih. Mohon maaf di atas segala kekurangan, salah silap apa juga yang kurang sempurna daripada pihak masjid dan juga yang berkuasa. InsyaAllah di masa akan datang kita akan perbaiki yang lebih baik, insyaAllah. Sekali lagi terima kasih untuk semua. Terima kasih juga kepada Ustaz dan semua yang hadir pada malam ini, insyaAllah. Dan untuk maklumat, selepas ini insyaAllah kita akan solat isya berjemaah. Dan selepas solat isya adalah sedikit jamuan untuk sama-sama kita nikmati bersama, insyaAllah. Dan marilah sama-sama kita lakukan majlis kita pada malam ini dengan kafaratul majlis dan surah Al-Asr. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.